Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah sebulan sekali kita membincangkan berkenaan dengan kitab Tazkiyatun Nafs wa Tarbiyatuha, penyucian jiwa dan juga pentarbiyahannya, kama qarraha ulama salaf, macam diperakui oleh ulama salaf, dikumpulkan daripada kalangan tiga orang ulama, itu Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullah. Yang kita hari itu, kali terakhir bincang kita sedang bincangkan berkenaan dengan sebab-sebab hayat kalbu dan juga makanan yang bermanfaat. Apa yang menyebabkan kalbu tu hidup. Sebab kita hari tu bincangkan, dah habiskan hari tu berkenaan dengan tajuk apa racun-racun yang merosakkan kalbu. So hari tu ketika bincangkan tentang tajuk ni, kita dah bincangkan perkara yang menghidupkan hati. Antaranya zikrillah, berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bincangkan juga di antara perkara yang menghidupkan hati adalah membaca Al-Quran. Ya, kalamullah, dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Kemudian kita bincangkan juga yang terakhir itu, kita ambil adalah istighfar. Itu minta ampun kepada Allah SWT. Walaupun kita tahu bahawa diri kita ni, kadang-kadang mungkin kita perasan kononnya kita tak banyak dosa, tapi sebenarnya pembersihan berterusan terhadap jiwa itu adalah sangat penting. Sebab jiwa yang bersih dipeka terhadap persekitaran dan juga terhadap apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan jiwa yang lalai itu adalah yang kotor, yang juga padanya ada timbunan-timbunan dosa-dosa yang menyebabkan dia tak sedar akan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini kita masuk tajuk baru, insya-Allah masih lagi berkaitan dengan perkara yang menghidupkan hati. Baik, doa. Doa. Ini berdoa. Di antara perkara yang menghidupkan dan makan jiwa yang bermanfaat adalah doa. Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dalam surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku, ini mintalah kepadaku, aku mustajabkan, artinya aku sahut untuk kalian. Yang mana ayat tersebut dia bunyi asal dia adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, hai Muhammad, serulah aku, panggillah aku akan mustajabkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong daripada mengingatiku, mana dijadikan doa tu daripada tajuk ibadat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, pasti masuk neraka dalam keadaan hina. Baik. Dia kata Allah SWT merintahkan kita agar berdoa dan menjanjikan kita dengan perkenan. Mana diperintahkan kita minta. Dan bahkan memang kita kata inilah ruang sebenar bagi manusia tu, bila kita tahu kita ada qadar ke atas kita, ada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan atas diri kita ni, memang kita lahir anak siapa kita tak pilih. Siapa adik beradik kita pilih. Mak bapak kita siapa kita tak pilih. Zaman kita lahir kita tak pilih. Persekitaran kita lahir pun, era manusia yang memerintah ke, siapa yang berkuasa ke pun bukan kita pilih. Benda-benda ni sebenarnya menjadikan dalam diri kita ni faham bahawa kita tak memilih akan perkara-perkara Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Dan ada kali-kali dalam banyak perkara yang Allah Ta'ala letak pada persekitaran kita, kita mengharapkan perubahan akan keadaan tersebut. Dan kita belajar, kita tahu bahawa Allah Ta'ala tentukan ketentuan, tapi Allah Ta'ala buka pada kita ruang untuk kita berdoa dan minta. Dan bahkan setiap permintaan yang kita minta, nanti kita baca dalam hadis Nabi SAW, tidak merugikan kita apa-apa. Bahkan ia sama ada macam Nabi kata 3 perkara. Bila seorang hamba itu berdoa kepada Allah Ta'ala, ia akan datang pada dia kebaikan salah satu 3 perkara. Pertama, sama ada Allah Ta'ala berikan apa dia minta, dapat apa yang dia nak, tak kira cepat atau lambat. Kemudian kedua, ataupun Allah Ta'ala jadikan ia syafaat untuk hari kiamat nanti. Ataupun ketiga, Allah Ta'ala jadikan doa tersebut
menolak ataupun menyebabkan bala yang seumpamanya tidak turun kepada hamba berkenaan. Jadi para sahabat berkata, ya Rasulullah, kan itu kami banyakkan berdoa. Nabi kata, Allahu akthar, Allah lebih banyak lagi boleh memberi. Tak ada kerugian sisi Allah Ta'ala untuk memberikan kepada seorang hamba apabila doa, perbuatan berdoa itu dilaksanakan. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, dia kata, dan kemudian disusulkan ayat tadi, yang ayat Ghafir 60 tu, innal ladzina istakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada ibadat kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, pasti masuk neraka dalam keadaan hina. Okey. Maha suci Allah yang Maha Agung, yang memiliki kemuliaan, limpahan dan kemurahan yang berturutan, dia menjadikan permintaan hambanya untuk keperluannya serta penunaian kehendaknya sebagai ibadah kepada dirinya. Mana perbuatan hamba itu meminta untuk hajat hamba tersebut, tapi Allah SWT jadikan itu adalah ibadat. Bahkan di antara ibadat yang terbesar, penzahiran kita ni adalah hamba, Allah adalah Tuhan, kita kena minta. Saya sering kadang terdengar lah ada setengah-setengah orang, dia kata, pasal kadang-kadang benda-benda ni datang dengan tanpa sanad. Cerita-cerita, contoh macam apa jadi pada Ibrahim ketika campak dalam api, apa jadi pada sekian ketika kisah sekian. Kadang-kadang kisah-kisah tersebut tanpa sanad, dia melahirkan salah faham ataupun tindak balas yang salah di antara kita berhubung dengan Allah SWT. Mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala akan rosak. Contoh macam dulu saya pernah tengok satu kitab, Fathur Rabbani wa Fayadur Rahmani, yang dinisbahkan kepada Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Lalu yalah, biasa orang akan baca buku macam itulah untuk kononnya meningkatkan diri dalam ketakwaan ataupun jadi waliullah. Disebut jadi wali kan. Nak minta dapat. Tapi dia lupa sebenarnya kadang-kadang sumber itu tadi kena tengok dari siapa. Jadi penisbahan benda tersebut kepada Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menyebabkan banyak orang akan baca buku tersebut. Dalam buku tu saya ada baca dalam satu bab tu berkenaan masalah ditulis ketika Ibrahim AS dicampakkan ke dalam api, Ibrahim tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Ta'ala apa-apa. Jadi ketika itu Jibril kononnya semua kita tak disanad ni, kononnya kata pada Ibrahim, kenapa tak minta kepada Allah Ta'ala. Jadi Ibrahim jawab, pengetahuan Tuhanku tentang diriku menyebabkan aku tak perlu berdoa kepadanya. Pengetahuan Tuhanku terhadap diriku menyebabkan aku tak perlu berdoa kepadanya. Maksudnya ada orang kadang-kadang dia pasrah, dia kata apa? Kalau nak tolong Allah Ta'ala tolong, tak tolong pun tak apa. Tak usah lafazkan doa. Ini sangat salah. So kita lihat dalam kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Quran Al-Karim, semua mereka minta. Zakaria tak ada anak, minta kepada Allah Ta'ala. Nuh tertewas bila kaum dia memang tak boleh. Dia kata, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Tuhanku, aku tertewas, maka bantulah. Ini semua doa para anbiya dari mulut. Ya Ayub, dia kesakitan. Rabbi masanya dur wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, aku kena penyakit, engkaulah paling penyayang di antara yang menyayangi. Semua mereka melafazkan doa. Tidak ada siapa-siapa duduk diam tunggu, pasrah, tak kisah apa jadi Allah buat pada kita. Ini adalah satu idea yang sangat salah. So, ini bertentangan dengan apa yang kita tengah bincang sekarang. Sebab antara perkara yang menghidupkan hati manusia, menjadikan dia tahu dia ada Tuhan yang memberi. Pasal itu kita istighfar, tajuk istighfar kan. Bila seorang hamba tu sedar dia ada Tuhan yang menghukum dengan sebab dosa, menghapuskan dosa, itu saja cukup untuk memberikan satu reaksi nak balas nanti kita dengan Allah Ta'ala akan sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Kerana kita ada perasaan tahu Allah Ta'ala itu ada. Dan adanya Allah Ta'ala tadi macam tu dalam masalah hajat keperluan kita. Kita kesempitan, kita ada masalah hidup, kita ada kekurangan dan sebagainya, maka rayulah kepada dia. Sebab itu yang para anbiya tunjukkan. Diorang lafazkan doa. Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran doa mereka. Musa AS ketika melapar dan surah Qasas, daripada tolong dua orang budak perempuan untuk ambilkan air untuk ternakan mereka, dia pergi ke dalam bawah teduhan pokok, fatawalla ila zil wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia kata, Tuhanku, aku kepada apa engkau turunkan daripada kebaikan amat perlu. Tidak ada para anbiya yang tak berdoa. Tapi tadilah benda tanpa sanad tadi,
Kadang-kadang lebih orang suka untuk ikut berbanding dengan yang bersanad. Hadis-hadis yang sahih yang datang dengan arahan untuk berdoa dan sebagainya tak nak dipandang. Sebab kadang dikatakan semua saya berdoa, dia berdoa, di mana saya nak berbeza. Diingatkan bahawa kalau dia berbeza cara hubungan dengan Allah Ta'ala berbeza, bukan ikut sunnah, bukan ikut ajaran apa yang dibawa oleh para anbiya, dia tak dapat capai dengan cepat. Sebab tu kadang-kadang ada separuh tu dia kata kenapa nak doa? Ayat tu kenapa nak doa itu sangat bahaya. Sebab ini perbezaan yang berlaku di antara ajaran Islam dengan ajaran bukan Islam. Ajaran Islam kita disuruh merayu, meminta kepada Allah Ta'ala. Biar tak dapat sekalipun benda berkenaan, kita tak sangka baik kepada Allah Ta'ala. Macam-macam dalam surah Maryam, kan kisah Zakaria, kan kita doa kepada Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala katakan kaf ha ya ain sad. Allah Ta'ala saya tahu maksud dia. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebutan tentang rahmat Tuhanmu pada hamba-Nya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia seru Tuhannya dalam keadaan seruan yang sangat perlahan. Rabbi inni wahanal azm minni washta'al ar-ra's syaiba. Dia kata Tuhanku dah menyala, telah lemah tulang pada badanku dan telah menyala rambut kepalaku, telah menyala uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi tak pernah aku wahai Tuhanku dan berdoa kepada Engkau aku rasa malang. Tak pernah rasa malang walau tak dapat. Ini sifat para anbiya. Nabi, seorang Nabi akan merayu Allah Ta'ala minta-minta. Nabi Muhammad sendiri SAW dan kisah perang Badar macam diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila mana orang lain semua sibuk kan nak ni, Nabi SAW berdoa berterusan minta kemenangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak, Nabi tak berdoa. So ini kena faham kenapa tajuk doa ni. So, Allah Ta'ala suruh kita, dia jadikan doa permintaan kita tu untuk hajat kita, untuk keperluan kita. Tapi perbuatan kita itu dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga permintaannya daripada permintaan hamba daripada Allah Ta'ala serta dia mencela, mencelanya kerana meninggalkan perbuatan berdoa. Allah Ta'ala cela pula siapa yang tinggalkan untuk berdoa. Lepas tu Allah Ta'ala kata innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tengok orang-orang yang sombong daripada ibadat kepadaku. Tajuk dia ud'uni astajib lakum. Seru aku, minta aku mustajabkan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada mengabdikan diri kepadaku. Pasal ini adalah ibadat terbesar. Doa tu adalah tanda ubudiahnya hambanya seorang hamba tersebut. Jika tidak, kadang-kadang sikit ada perangai macam sombong tu ada, nampaklah. Macam kadang-kadang lepas kita keluar ni ada orang buat bagi makan nasi lemak bungkus-bungkus, tawarkan kita untuk ambil. Kita lintas, saya tak perlu. Semua orang kata tak perlu. Orang yang datang, orang yang bawa makanan tadi, dia akan rasa macam ni. Dia tawarkan. Kalau kata yang bagi tawaran tadi, tuanku raja polis letak makanan. Lepas tu tuan-tuan semua keluar, semua seorang pun tak ambil makanan tadi. Ini adalah insaf sebenarnya. Satu penghinaan atau satu keburukan. Walaupun orang kata kami semua perlu nak buat apa kat rumah kami pun dah ada. Tapi bila pemberian daripada yang besar kepada yang kecil. Macam kita dengan anak-anak kita pergi tawarkan. Nak apa abah belikan? Dia tak payah abah, saya tak perlu. Apa perasaan abah? Dia berikan benda kian. Anak kita tawarkan nak beli barang. Beli, ambil apa benda nak. Dia kata tak payah, saya tak perlu. Ini benda kena faham. Allah SWT berikan kepada kita contoh-contoh dan perumpamaan agar kita memahami akan hubungan kita dengan dia. Sebab tu bila dia kata dia berikan tawaran, suruh kita meminta, merayu kepada dia. Perbuatan kita nak merayu kepada dia tu dimarahi, dimurkai sebenarnya. Bahkan dianggap sombong. Anggap sombong. Dia mencelanya kerana meninggalkan doa dengan bentuk celaan yang paling jelas. Lalu dia menjadikannya sebagai keangkuhan terhadap diri Allah SWT. Dia, siapa yang tak nak berdoa tu dianggap angkuh, anggap sombong. Walaupun orang tu kata saya tak perlu dah, banyak dah, harta saya banyak, badan saya sihat kan, pagi-pagi dapat datang masjid, apa lagi saya nak? Kita setiap hari diajarkan, walaupun hidayah telah diperolehi, disuruh kita melafazkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari semalam. Untuk solat fardu saja 17 kali. Campur, kalau kita campur dengan solat-solat sunat dan sebagainya, berkali-kali kita disuruh untuk meminta kepada Allah Ta'ala akan hidayah. Walaupun hidayah telah ada, walaupun kita dalam hidayah,
Diminta, permintaan tersebut adalah Allah Ta'ala suruh kita dan dia wajibkan kita untuk minta. Dari situ kita faham konsep sebenar berkenaan masalah solat itu sendiri. Dia adalah penzahiran kehambaan kita. Sebab tu solat tu maksud dia apa? Pada asal adalah doa. Solat itu sendiri asal maksud dia adalah doa. Maksud dari segi bahasa, solat itu adalah doa. Okey. Baik. Dia kata kat sini telah mengeluarkan At-Tirmizi daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, bahawa baginda SAW telah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tak minta Allah Ta'ala, maka dia akan murka ke atas orang berkenaan. Barang siapa yang tak minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan murka ke atasnya. Ini kita kata dengan jelas hadis tersebut terangkan. Ini kita katakan bila orang tak minta, dia dalam keadaan di sisi Allah Ta'ala dia seorang angkuh. Dia seorang yang sombong. Alangkah indahnya kata-kata seorang yang bersyair yang berkata, "Janganlah kau minta Bani Adam sebarang hajat, dan mintalah yang pintunya tidak pernah terhijab. Allah marah jika kau tinggalkan memintanya, dan apabila kau minta Bani Adam, dia akan marah." Dia kata janganlah kau minta Bani Adam sebarang hajat, dan mintalah yang pintunya tak terhijab. Allah marah jika kau tinggalkan memintanya, dan bila kau minta Bani Adam, dia akan marah. Manusia ni akan marah lah. Kita asyik minta, esok minta, lusa minta. Ya sayang dah orang tu, tapi kita kalau orang tu kaya mana sekalipun, kalau asyik diminta-minta, akan timbul dalam hati dia, walaupun duit tak akan kurang. Orang tu datang je muka dia masam. Nak minta lah ni. Sedangkan walaupun kita tahu bahawa dalam konteks masalah sedekah, infak harta, memang kita digalakkan ke atas sa'ilin. Macam disebut wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta, jangan kau sergah. Dan bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Ta'ala jadikan orang minta ni satu bahagian lain selain orang miskin. Orang miskin, orang yang meminta ni dia lain. Lepas tu Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah 177, bila Allah terangkan berkenaan dengan sikap orang yang dapat kebaikan, wa atal mala ala hubbihi, diberikan harta walaupun dia sayang. Diberikan harta dia walaupun dia sayang. Zawil kurba, kepada orang yang hubungan kekeluargaan dengan dia. Siapa ada hubungan keluarga dengan dia. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnas sabil, orang yang terkandas dalam perjalanan. Wasailin, orang yang minta. Wafir riqab, dan orang dalam tawanan. Asailin dia berbeza dengan miskin. Dia bukan yatama, masakin, wabnis sabil, wasailin, wafir riqab. Tapi lah walaupun macam keadaan sekalipun, kita dengan duit kita banyak mana, kalau asyik jumpa orang tu, lama-lama kita menyampah juga. Manusia tu akan menyampah. Ada kadang dia macam nak pertolongan lah tu. Betul, kadang-kadang bila kita benda macam ni dalam konteks kekeluargaan dan sebagainya, oleh kerana keluarga kita dekat, adik-adik kita dekat, kita tolong kita banyak kali, last kali bila dia minta tu kita menyampah. Sanggup kita bagi beruang kutub ke makan dan sebagainya, daripada banding dengan bagi adik-adik kita makan. Ini pelik. Tapi benda tu ujian Allah Ta'ala ke atas diri kita. Jadi bila kita kata macam tu, duit kita banyak mana sekalipun, seorang tu kaya mana sekalipun, tapi kalau asyik orang minta pada dia, akhirnya dia akan nyampah. Allah SWT sebaliknya. Dan ini kerana apa? Wahyu. Wahyu yang datang mengajar kita tentang sifat-sifat Allah SWT. Jika tidak, kita tak tahu. Macam tadi macam kita kata kisah yang apa? Konon Ibrahim AS tak nak berdoa. Jibril kata kenapa tak nak berdoa? Dia kata pengetahuan Tuhanku tentang diriku menyebabkan aku tak perlu berdoa kepadanya. Maksud dia dah Allah tak tahu, nak patut dia tolong, dia tolong. Kalau tak tolong tu tak tolong. Ini salah. Ini akidah yang salah. Sebab tu bila benda macam ni datang, penceritaan dia, walau daripada siapa sekalipun, dia pasti tidak ada hubungan dengan ajaran Nabi SAW. Tak ada sanad. Dan kalau kita kata Abdul Qadir Jailani sekalipun, rahimahullah, dia cakap kata-kata berkenaan, tapi dia dengan Ibrahim jarak berapa lama? Macam kisah Ibrahim kena bakar tu dia tahu. Kalau Muhammad SAW ceritakan, ia datang daripada wahyu. Kalau manusia lain takkan kasyaf dia menyebabkan, dia boleh menyebabkan hukum-hukum agama bertukar. Ini sangat-sangat bahaya. Sebab bila manusia tu start, dia kata tak nak berdoa. Sebab apa? Tuhan dah tahu apa perlu. Apa dalam hati saya, apa keperluan saya, Allah Ta'ala dah tahu. Sebab tu apa gunanya kita masuk tandas ada doa, keluar tandas ada doa, nak tidur ada doa, bangun tidur ada doa.
Keluar rumah ada doa, naik kenderaan ada doa, musafir ada doa. Kan diajar Nabi SAW susunan himpunan doa-doa tadi yang dalam pengertian dia adalah ingatan kepada Allah Ta'ala dan juga permintaan kita bagi hajat kita, bagi setiap perkara-perkara yang kita buat. Ia bukan benda yang sia-sia. Sebab itu adalah hubungan ubudiah kita dengan Allah Ta'ala. Hati kita akan sentiasa terpaut kepada Allah Ta'ala kerana asyik minta kepadanya. Dan ini benda ni hanya diketahui dengan wahyu. So kalau tak, kita takkan tahu sifat Allah Ta'ala yang marah bila tak minta ni, hanya kita tahu dengan wahyu. Sebab tu contoh macam bila dahulu Nabi SAW ajarkan tentang amalan paling disukai sisi Allah Ta'ala, yang paling berterusan sekalipun sedikit. Yang paling berterusan sekalipun sedikit. Ikut idea kepala kita, ikut pemikiran kita, kita mungkin merasakan kalau makin banyak kita amal, makin bagus. Makin banyak, makin susah, makin bagus. Tapi bila berlaku bila seorang wanita, nama dia Bintu Nawiyat, dia pergi ikat rambut dia buat tocang sebagainya, ikat kat tiang, tiap kali tersengguk dia bangun dia solat. Tiap kali tersengguk dia bangun dia solat. Sepanjang malam dia paksa diri dia untuk bangun berjaga. Bila khabar tentang kisah wanita ni sampai kepada Nabi SAW, Nabi jawab untuk menjelaskan sifat Allah Ta'ala atau amal apa yang Allah Ta'ala suka. Kita semua akan cuba beramal, tapi apakah amalan yang Allah Ta'ala suka kita buat? Lalu wanita tadi berjaga, tahan mata. Kalau ada orang tu mungkin cucuk tangan ke nak bagi jaga kan, cucuk kaki kan, apa benda dia buat untuk sentiasa berjaga. Makan ni lah, minum kopi lah untuk berjaga, biar untuk beribadat. Tapi Nabi sebut apa? Bila dengar kisah wanita tadi, Nabi kata khudhu minal a'mal ma tutiqun. Ambil daripada amalan-amalan apa kalian terdaya, kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Kerana Allah takkan jemu dengan kamu yang akan jemu. Sebab Allah takkan kata pada kita lepas satu peringkat kita beramal, sudah tak payah beramal dah, cukup. Dalam benda lain tuan-tuan ada pencen. Kerja ada pencen. Dengan kerajaan, dengan swasta ada umur pencen. Dengan Allah Ta'ala, ibadat tak ada pencen. Sampai nyawa kita habis, kena ibadat tu berterusan, tak boleh berhenti. Sebab Allah Ta'ala takkan kata udahlah, kesian dah 60 tahun solat, udah tak payah. Tak ada. Selagi terdaya, selagi termampu, walaupun hanya menggerakkan mata, orang tu tetap kena solat, walaupun itu keupayaan yang dia ada. Sebab apa Nabi kata wa inna habal amal ilallah, kerana sungguhnya amalan paling sukai di sisi Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla, yang paling berterusan sekalipun sedikit. Ini benda yang kita dapat melalui wahyu. Termasuk tajuk kita hari ini berkenaan dengan Allah Ta'ala marah bila kita minta kepadanya. Ini wahyu. Ini adalah wahyu. Kalau ikut kepada apa, kepada tajuk macam kita kata tadi, dan kita sufi keluar, tak ada, tak perlu minta. Allah Ta'ala punya pengetahuan dah cukup untuk tak perlu kita minta. Itu bukan wahyu. Yang wahyu, kita tak minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala murka kepada kita. Ini ajaran Nabi SAW. Sebab tu kena jaga-jaga bab ni, kerana kadang-kadang salah faham tadi membawa kita melanggar kan peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran dan surah An-Naml ayat 62, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su', ataupun adakah yang lain yang menyahut akan orang-orang terdesak apabila dia meminta kepada Allah Ta'ala. Wa yakshifus su', dan juga menyingkap akan keburukan. Ada lain tak? Ni Allah Ta'ala tanya soalan, adakah yang lain yang boleh menyahut orang terdesak dan menyingkap akan keburukan? Bila orang tu berdoa kepada dia, ada tak Tuhan lain, ada kekuasa lain boleh menunaikan akan permintaan orang-orang berkenaan? Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran dalam surah 186 Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepada engkau Muhammad, itu hamba-hambaku, mengenai ku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Bila mereka tanya macam mana, cakap pada mereka aku dekat. Uji budak watad da'i idza da'an. Aku menyahut seorang orang menyeru apabila diminta kepadaku. Bila diseru aku pasti akan menyahut. Cuma sahutan Allah Ta'ala tu kalau kita belajar, dia dengan cara yang Allah nak. Tu kena faham juga. Sebab kadang-kadang ada orang tu dia doa tak datang macam dia nak, dia sangkakan bahawa Allah Ta'ala tak layan. Allah tidak layan. Sedangkan cara Allah Ta'ala berikan, dia takkan serupa dengan apa yang kita, tak semestinya serupa macam kita nak. Saya ingat dulu ada seorang ustaz,
junior saya, apa ustaz ni terkenal, Ustaz Said Nur Hisham. Dia cerita tentang makcik tapai. Kamu dengar cerita makcik tapai? Kisah makcik ni jual tapai. Ni kisah kat Terengganu lah dia kata. Cuma dia cerita benda tu dalam ceramah dia. Tapi kita nak fahamkan macam mana cara. Kita nak tahu tu kisah tu entah makcik mana nombor apa tinggal kat Terengganu ke tidak, saya tak tahu. Tapi memang dia ceritakan dalam khutbah Jumaat sekali tu. Saya duduk awal saya dengar dia khutbah. Dia cerita dia kata ni, makcik ni buat tapai. Ni nak faham Allah Taala sahut. Tapi bukan macam kita nak. Tapi kita sangka Allah tak bagi. Cara dia bagi lain. Dia kata jadi makcik ni dia buat tapai. Dan belanjaan hidup dia dengan tapai tu lah. Dia belanja-belanja jual tapai seminggu sekali. Lalu apa dia dapat pada jualan tapai tadi, itulah belanja untuk seminggu dia. Kemudian minggu depan dia jual tapai lagi kat pasar minggu. Nanti itulah seminggu lagi. Nak jadikan cerita sekali tu dia kata dia masak tapai. Tapi tapai tak masak. Tak jadi. Tapi dia bawa juga tapai itu pergi ke pasar. Sambil berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar tapai dia masak. Miraculously kan. Pasal dia rajin solat, dia sekian. Jadi dia harap doa dia makbul sebab dia memang tak pernah langgar perintah Allah Ta'ala. Dia rasakan macam tu. Jadi makcik ni sambil duduk pergi ke pasar tu, bawa tapai tak masak. Dia sebut macam itulah, dia doa kepada Allah Ta'ala. Tapi tiap kali orang datang kata tapai ada tak makcik? Itu ada. Itu dia cek tak ada, tak masak lagi. So dia kata tapi tak masak lagi, orang tak belilah. Sampailah sekali pasar nak tutup. Dia kata pasar nak tutup, orang semua nak balik dah. Dia kata habislah kan, tak ada belanja dah minggu ni. Jadi tiba-tiba datang seorang budak lelaki tanya pada dia, kata makcik ada tapai tak? Dia kata ada. Tapi tak masak lagi. Saya memang nak tapai tak masak, dia kata. Saya memang nak tapai tak masak. Pasal nak bawa jalan jauh, dia kata nak travel. Jadi kalau dah masak, kalau bawa jalan jauh nanti kan dia jalan lain. Tapi kalau memang tak masak, saya bawa jalan jauh ni sesuai sangatlah. So dia dapat belanja hidup dia untuk seminggu tadi. Tapi tapai dia tak masak. Tapai dia tetap tidak masak dengan ajaib ketika mana di pasar tersebut. Tapi Allah Ta'ala makbulkan kepermintaan dia untuk dapat belanja hidup bagi seminggu. Dia tak hilang belanja hidup dia. Cuma cara Allah Ta'ala makbulkan doa tadi bukan jadikan tapai itu ajaibnya tiba-tiba masak. Asal tak masak buka-buka, alhamdulillah masak. Banyak orang menantikan jawab doa tu tadi rupa macam tu. Tapi cara Allah Ta'ala makbulkan doa tadi bukan dengan cara yang sama. Sebab Allah Ta'ala janjikan, memang dia kata ud'uni astajib lakum. Cuma cara bila seorang hamba tu fikir macam tu, dia kena faham bahawa cara Allah Ta'ala memakbulkan doa tidak serupa dengan semestinya apa yang dia nak. Jalan tu mungkin berlainan, cara dia tak sama. Kita nakkan cepat tapi dia jadikan kereta kita rosak. Rupanya orang lain ambil kita lagi laju daripada kita, kereta kita yang lembab tu. Contohnya Allah Ta'ala nak tolong kita, itu cara berlainan. Dia kata berfirman Allah SWT. Okay, dia dapat tadi ayat berkenaan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Okey. 186 Baik. Kemudian seterusnya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda SAW telah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa itu adalah ibadat. Thumma qara'a, kemudian baginda SAW membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhan kalian, serulah aku pasti sahut untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong daripada ibadat kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, pasti masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi memang dia dalam Sunan Tirmizi, yang ni yang sahih. Kalau hadis yang doa mukhul ibadah, doa tu otak ibadat, hadis tu dhaif. Yang sahihnya adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa itu adalah ibadat. Okey. Doa dipastikan kemakbulannya kerana umum ayat-ayat yang kita telah dahulukan pernyataan. Dan juga begitu juga dengan hadis-hadis yang berikut apabila mencukupi syarat-syarat sah berkenaan. Memang doa-doa tu memang datang dengan maksud Allah Ta'ala pasti berikan. Cuma macam saya sebutkan, kita kena faham juga cara Allah berikan ikut cara Allah Ta'ala nak, bukan cara kita nak. Kadang-kadang seorang hamba tu tak faham, dia sibuk tunggu benda tu berlaku dengan magic, bertukar. Tapi cara Allah Ta'ala berikan mungkin cara yang berbeza. Yang kita nakkan anak kita elok, tapi Allah Ta'ala jadikan elok tadi dengan gagal exam, untuk dia lintas
laluan pelajaran yang lain. Benda-benda tersebut adalah permintaan kita, tapi cara Allah Ta'ala zahirkan bukan cara yang sama. Bukan maksudnya bila kita doa, ya Allah jadikan anakku baik, terus ilmu A. Tak. Allah Ta'ala ada aturan tersendiri. Macam mana Allah Ta'ala keluarkan Musa AS daripada Mesir, tinggalkan di dalam, mula-mula tinggalkan di dalam rumah Fir'aun, istana Fir'aun. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kisah, dia jumpa orang bergaduh dekat dalam pasar, dia tolong, dia tumbuk seorang mati. Kemudian kali kedua jumpa lagi, kemudian orang tu menjerit. Yang menjerit tu kaum dia, kata kau nak bunuh aku macam bunuh semalam ke? Pecahlah cerita, dia yang bunuh orang semalam. Lalu dia pun lari tinggalkan Mesir untuk sampai ke Madian, kahwin dekat sana. Lepas 10 tahun patah balik, on the way balik tu dapat wahyu. Mana laluan tu Allah Ta'ala pusingkan untuk dia jadi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam perkara berkenaan, Allah Ta'ala nyatakan wastana'tu kali nafsi, aku buat engkau untuk diriku. Mana aku jadikan perjalanan hidup kau macam tu untuk aku beri engkau wahyu, untuk jadikan kau nabi. Ini benda kita kena faham, bukan cara macam kita nak. Ini kena faham bahawa cara pemakbulan doa kita ikut cara Allah nak, bukan cara kita nak. Okay? Dia kata hadis, di antaranya ada hadis-hadis yang lain yang menjanjikan, memastikan untuk kita setiap doa kita tu Allah Ta'ala terima. Maka Allah Ta'ala sahut adalah hadis Salman di Sahih Abu Daud dan Tirmizi, dan beliau menghasankan hadis ini, untuk dihasankan. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berkata Salman Al-Farisi telah bersabda Rasulullah SAW, Innallah hayyun karim, Innallah hayyun karim. Allah Ta'ala ni bersifat amat pemalu dan juga amat pemurah. Allah Ta'ala bersifat amat pemalu lagi amat pemurah. Yastahyi idza rafa'al rajulu ilaihi yadayhi. Allah Ta'ala berasa malu apabila mengangkat seorang hamba kepadanya, itu dua tangannya, ayyaruddahuma sifra khaibatain, untuk Allah Ta'ala pulangkan, kembalikan tangan orang tersebut kosong, hampa. Allah Ta'ala tidak bersifat demikian. Maksudnya setiap kali permintaan hamba tadi, Allah Ta'ala sangat bersedia untuk memberikan. Itu maksud hadis berkenaan. Cuma syarat-syarat doa tu kita kena faham jugalah. Tapi kita kena faham syarat-syarat doa tadi, dan bahawa cara pemakbulan doa tu ada berbeza dengan apa yang mungkin berbeza dengan apa yang kita nak. Hadis Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, la ta'jizu fid du'a fa innahu la yahluk ma'ad du'a ahadun. Janganlah kalian berasa lemah dalam berdoa. Rasa lemah dalam berdoa, kerana sungguhnya tidak akan musnah sama sekali sesiapa bersama dengan doa. Tidak akan musnah sama sekali sesiapa dengan doa, sesiapa dengan doa. Maksudnya doa tu tadi tak pernah merugikan atau menjadikan orang tu malang. Sepatutnya macam dikatakan oleh Zakaria, dikatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tak pernah, wahai Tuhanku, dalam berdoa kepada Engkau rasa malang. Betul, ada dalam diri kita sedemikian. Pasal itu Nabi kata jangan rasa lemah daripada berdoa. Mintalah, doalah. Disahihkan hadis ni oleh Ibn Hibban, Hakim dalam dan Abdiya di Al-Maqdasi. Baik. Telah mengeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bazzar, Abu Ya'la dengan sanad yang elok, serta Al-Hakim, dan beliau berkata sahih sanad daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, ma min muslimin, tidak ada mana-mana muslim, yad'u bida'watin, yang berdoa dengan satu doa. Tidak ada mana-mana muslim yang berdoa dengan satu doa, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin, yang tiada dalam doa dia tadi sebarang dosa. Benda tak dosa, tak ada. Benda-benda berdosa. Contoh macam nakkan orang yang sihat jadi sakit ke, nakkan orang yang berkahwin tu bercerai ke. Tidak juga dalamnya ada pemutusan hubungan rahim, qati'atur rahimin. Mana tidak ada mana-mana muslim yang berdoa dengan satu doa yang tiada dalam doa dia sebarang dosa ataupun pemutusan hubungan rahim, illa atahullahu biha ihda thalathin, melainkan Allah Ta'ala pasti berikan dia dengan doa tadi salah satu 3 perkara. Pasti Allah Ta'ala berikan salah satu 3 perkara. Pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, sama ada pertama sekali Allah Ta'ala segerakan untuk dia doa dia. Ini berikan apa dia nak. Apa dia nak tu Allah Ta'ala cepatkan, dapatkan pada dia. Pertama. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, ataupun sama ada Allah Ta'ala simpankan ia, doa tadi, untuk orang tersebut hari kiamat nanti, fil akhirah. Instead, bila kena Allah Ta'ala tak berikan benda berkenaan,
Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Dijadikan doa tu tadi sebab syafaat. Doa yang tak diberi di dunia sebab syafaat untuk hari kiamat. Ini benda penting. Kadang-kadang orang kita ialah macam kita sebutkan, dia nakkan jadi. Dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala simpan lagi baik. Dan wa imma ataupun ayyasrifa anhu minas su'i mislah, ataupun Allah Ta'ala mengalihkan daripada seorang hamba tu dengan doa dia tadi, bala yang seumpama dengan doa tersebut. Contoh macam dia patut miskin, ikut qadar Allah Ta'ala, dia kata ya Allah kayakan aku, so jadi half, sederhana, taklah dia jadi kena musibah. Pasal Allah Ta'ala nak musibahkan dia, doa dia akan tolak. So la qada illa doa, tak akan menolak qada kecuali doa. Lepas tu disuruh kita berdoa. Sebab hasil doa tadi kita tahu, dan kita cuma harapkan ia jadi seperti mana yang kita nak, dan kita bersangka baik pada Allah Ta'ala bila dia tak bagi pada kita, dia tahu apa yang terbaik. Sebab tu kenapa dalam konteks ni, yelah kadang-kadang ada orang tu kata kalau dah takdir buat apa nak doa. Kau dah takdir buat apa nak doa. Ini benda salah. Sebab tu dalam Quran Karim, dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 39, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan tajuk doa ni dan juga masalah qadar. Allah Ta'ala mulakan dengan ayat tu dengan mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablik, sesungguhnya hai Muhammad, kami telah utuskan utusan-utusan yang ramai sebelum engkau. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, kami menjadikan untuk setiap utusan tadi akan ada pasangan-pasangan hidup dan juga zuriat, anak pinak. Allah Ta'ala firmankan sedemikian sebab nak bagi tahu bahawa Nabi SAW sebelum baginda, semua yang Nabi dia datang manusia juga, bukan malaikat. Sebab cerita ni sini, ayat tu datang sebab Nabi SAW pernah menginginkan kalau boleh bahawa mukjizat baginda, tanda baginda utusan Tuhan, dia boleh buat bila-bila masa. Petik jadi. Masa dia orang tanya, Muhammad, engkau utusan Tuhan, apa bukti? Kad kuasa. Kan bagus ni tu. Tapi kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala tak berikan Nabi SAW mukjizat macam tu. Ada hari Allah bagi, Allah lindung Nabi, Allah Ta'ala pertahankan Nabi dengan kemujizatan. Tapi ada hari Allah Ta'ala izinkan orang musyrikin cederakan Nabi. Tak perasan ke kan? Ada hari yang ketika Abu Jahal datang nak pijak kepada Nabi depan Kaabah. Dia kata kalau Muhammad sujud depan Kaabah, aku pijak kepada dia. Jadi satu hari Nabi tengah solat, sujud, orang-orang musyrikin yang lain, Muhammad tu, dia pergi nak laksanakan kata-kata dia. Sampai dekat situ, tiba-tiba dia lari. Dia tangan dia lari. Dia mengelak. Dan bila datang balik pada kawan-kawan dia, tengok muka dia pucat, dia kata nampak api dan sayap. Dia kata aku nampak api dan sayap. Dia datang nak pijak Nabi, nampak api dan sayap. Tapi dan Nabi kata kalau dia langkah selangkah lagi malaikat sambar. Selangkah lagi dia masuk, malaikat akan sambar dia. Okay, ini ketika yang ada pertahanan. Ada waktu tak ada pertahanan, Nabi tengah solat, orang tuang perut unta atas Nabi. Ni kena faham pasal mukjizat ni atau pertahanan Allah Ta'ala untuk Nabi, dia berlaku kadang ada, kadang tak ada. Macam makanan sedikit jadi banyak. Kadang boleh, kadang buat. Kadang-kadang Nabi dengan sahabat kebuluran, air yang banyak pun macam tu juga. Bukan tiap-tiap hari. Lepas tu garis panduan kalau kita nak tahu orang tu buat mengarut ke tidak, kan, benda tu karamat ke tidak, mukjizat ke tidak. Kalau dia boleh buat tiap-tiap hari, itu sihir. Simple je. Tiap-tiap hari dia buat, itu sihir, bukannya karamat. Sebab karamat para aulia, mukjizat para anbiya, dia bukan macam pistol simpan poket, nak pakai. Pasal ada masa Allah Ta'ala bagi, ada masa Allah Ta'ala sekat. Sebab tu ayat tadi datang, Allah Ta'ala kata walaqad arsalna rusulan min qablik, kami telah utuskan utusan ramai sebelum kau. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, kami menjadikan untuk setiap rasul-rasul tu ada pasangan hidup dan ada anak pinak. Dia manusia macam kau. Dan Allah kata, wa ma kan rasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah. Tidak boleh untuk seorang rasul mendatangkan sebarang bukti, sebarang tanda kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Likulli ajalin kitab. Kenapa tak boleh? Sebab semua tempoh ada tulisan. Jadi bilakah Musa punya tongkat jadi ular? Berapa kali? Depan siapa? Hari apa? Jam berapa? Dah ada dah. Dia tak boleh tukar. Pasal ini qadar. Ini bila orang kata dah takdir, nak buat apa? Nak doa pun tak jadi. Betul kan? Pasal bila jadi tadi, pasal para anbiya tak ada kuasa untuk mempercepatkan bukti tersebut. Lepas tu Musa AS, kalau kita tengok dalam Quran Karim, tongkat dia jadi ular 3 kali je.
Pertama, ketika dia dapat wahyu. Kedua, ketika dia jumpa dengan Firaun first time, tunjukkan mukjizat dia. Ketiga, ketika hari dilawan ahli sihir. Mana ada keempat? Mana dia ketika Qarun degil, dia campak ular, Firaun datang, dia campak ular? Mana ada? Ular dia besar. Ular Musa sangat besar. Dia boleh telan tongkat dan tali ahli sihir macam tu sekaligus je. Kalau telan satu-satu lembab lah pula, lambatlah. Berapa nak selesai? Ahli sihir ramai. So dia telan sekaligus, besar ular tu. Musa pun yang punya berani tumbuk orang mati, nampak ular tu lari. Tapi ular tu hanya bertukar, tongkat tu tukar jadi ular 3 kali je. Dia tak pakai time lain. Kalau kita pakai hari pakai. Hari ni pakai, besok pakai, lusa pakai. Kan? Musa tak boleh. Sebab tu Nabi Muhammad sendiri pun banyakkan makanan sedikit, bukan tiap-tiap hari. Ada hari Nabi doakan makanan, ratusan orang cukup. Ambil makanan tak habis-habis. Tapi ada hari Nabi dengan para sahabat kebuluran. So jadi benda tu bukan macam yang berlaku sekarang ni, orang buat apa? Bedah batin. Tiap-tiap hari dia bedah. Sihir. Tiap-tiap hari dia cocok perut orang, keluar batu karang. Tiap-tiap hari. Itu bukan mukjizat, itu bukan karamat, bukan maunah. Itu sihir. Sebab sifat sihir ni tiap-tiap hari boleh buat. Sedangkan mukjizat dan karamat macam disebut dalam Quran tadi, wa ma kana rasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah. Tak boleh untuk seorang rasul datangkan dengan sebarang bukti, tanda kecuali izin Allah Taala. Kenapa tak boleh? Likulli ajalin kitab. Untuk setiap tempoh ada tulisan. Bila batang tamar menangis, bila pokok datang sujud kat kaki Nabi, bila bertasbihnya sekian, bila terbelah bulan, semua dah tulis. Semua dah tercatat. Okey, ini takdir. Ini yang kita nak pegang masalah kisah doa ni, ayat lepas tu. Sebab bila kita faham macam ni, ayat orang kata, nak doa buat apa? Dah takdir. Secupak takkan tadi, segantang. Kalau secupak lah. Nak gaji gantang macam mana? Tapi ayat lepas tu baca habis. Allah kata apa? Yamhullahu ma yasha. Allah Ta'ala padam apa dia nak. Ini sebenarnya doa kita punya kerja. Allah Ta'ala padamkan apa dia nak. Wa yuthbit. Allah kekalkan apa dia nak. Kekalkan apa dia nak. Dia padam apa dia nak. Dia kekalkan apa dia nak. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah Ta'ala ada ibu sekali kitab yang tak akan berubah. Mana yang asal semua sekali perubahan jadi minta ke tidak, semua ada satu ibu kitab. Tapi dalam masalah tulisan ni tadi, kita disuruh kita berdoa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala padam apa dia nak, Allah Ta'ala kekalkan apa dia nak. Sebab tu kita berdoa. Kita rasa lemah, kita minta kekuatan. Kita rasa amal kita sedikit. jiwa kita tak kuat. Kita minta. Lepas tu Nabi ajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Nabi katakan, apa? Ya Allah datangkan berjiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha atau khairu man zakkaha. Sucikanlah hati aku kerana engkau lah sebaik yang menyucikannya. Anta waliyuha maulaha. Engkau lah tuan hati ini, engkau lah penjaga hati ini. Maksudnya kalau dah takdir tak boleh doa, follow je. Doa tu apa? Takdir itu hak Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala letakkan. Tapi atas kita tak disuruh tanya mana takdir berubah tak berubah. Atas kita adalah sebagai hamba minta. Dan memang kita ikut kepada hadis Nabi yang kita baca tadi, memang salah satu dan tiga akan berlaku. Sebab Allah Ta'ala berikan dia apa dia minta, ataupun Allah Ta'ala akan apa? Jadikan simpanan akhirat nanti, doa tu, ataupun Allah Ta'ala jadikan apa? Menolak bala yang setara dengan doa tu punya nilai. So kita tak ada rugi langsung untuk berdoa. Bahkan para sahabat dan riwayat yang lain kata, falnukthir, kalau kami akan banyak berdoa. Nabi kata Allah Ta'ala akthar, fallahu akthar, Allah lagi banyak boleh berikan. Pasal kerajaan, kekuasaan Allah Ta'ala tidak pernah sirna dan habis. Macam dalam hadis Nabi yang lain dalam Sahih Muslim, Nabi kata, kalau Allah Ta'ala kata, kalau semua kamu di atas satu pentas yang sama, manusia awal, jin awal sampai yang terakhir sekali, semua minta hajat kepada Allah Ta'ala sekaligus, minta apa dia orang nak, Allah Ta'ala berikan semua hajat mereka. Kita semua ni, semua daripada Adam sampai akhir, Iblis punya jin yang pertama sampai jin terakhir, wujud di atas satu pentas, semua minta apa kepada Allah Ta'ala apa nak. Allah Ta'ala kata, dan aku berikan semua sekali apa dia nak, tak kurang daripada kerajaanku, kekuasaanku, kecuali seperti mana jarum dicelupkan ke lautan diangkat, banyak mana hilang. Allah Ta'ala tak pernah hilang kerajaan dia beri pada kita dan dia ada banyak lagi. Sebab tu pada kita ni, bila tahu Allah Ta'ala banyak anugerah,
kita minta. Nampak orang ada dapat faedah, dapat kebaikan, bukan kita patut dengki. Kita patut tahu kalau Allah Ta'ala boleh bagi dia, Allah juga boleh bagi kita. Lepas tu Zakaria boleh nampak Maryam dapat makanan dari langit, makanan pada bukan waktunya, dia terus angkat tangan minta Allah Ta'ala anak. Dia bukan menyampah macam, dah budak ni, aku lagi tua, patut aku pun dapat macam-macam. Tak. Maryam kata, dia tanya, anak lelaki hal datang mana makanan ni? Qalat min indillah. Ia daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala rezeki pada siapa dia nak, dengan tanpa hisap. Lalu Zakaria, hunalaka da'a Zakaria rabbah. Di situ Zakaria terus berdoa pada Tuhannya. Mana dia nampak Maryam dapat, Allah Ta'ala sangat kaya, boleh bagi Maryam, boleh bagi dia. Ini sikap yang ada pada seorang mukmin. Bila dia nampak orang lain dapat kebaikan dengan bukan dengki, dia pula minta apa yang dia nak. Itu baru betul. Ini kita kadang-kadang bila nampak orang dapat, kita kata menyampah. Apa hal dia dapat? Pasal kita lupa anugerah tadi Allah bagi, bukan orang tu punya effort pun. Allah Ta'ala Maha Kaya, dia bagi, dia akan boleh bagi lagi. Sebab tu kita minta. Sebab tu kenapa kita kata doa kita tak pernah kerugian. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, aku tidak menanggung kerunsingan perkenan. Aku sebenarnya tak menanggung kerunsingan perkenan doa tu. Doa tu dimakbulkan, aku tak pernah runsing itu. Tapi aku menanggung kerunsingan doa. Aku menanggung dalam diri aku rasa kesungguhan dalam berdoa. Masalah pemberian Allah Ta'ala kepada aku tak hiraukan itu, aku tak bimbang. Sebab macam Nabi sebutkan, kebaikan tu 3. Allah Ta'ala boleh bagi salah satu di antara 3 tadi. So tak perlu nak bimbangkan masalah hasil. Tapi usaha dalam berdoa tadi, yang dia kata itu aku runsing, dia kata. Sesiapa yang diilhamkan doa, siapa-siapa Allah Ta'ala ilhamkan dia untuk berdoa, jadikan dia tergerak untuk berdoa, sesungguhnya perkenan ada bersamanya. Sesungguhnya perkenan Allah Ta'ala ada bersama dengan doa tersebut. Bila Allah Ta'ala jadikan kita nak melafazkan doa tu, nak merayu kepada dia, kalau Allah Ta'ala taufikkan kita, maka perkenan itu datang bersama. Allah jadikan mulut kita melafazkan doa tadi pasal dia nak berikan kepada kita. Sebab tu kita kena ada sikap sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala dan pemberian-pemberian dia. Baik, kita berhenti sini. Nanti insyaAllah kita sambung kemudian. Pada masa akan datang, adab-adab berdoa. Ini pecahan kecil tajuk ni, adab-adab berdoa. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.